Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Hari ni akak nak sampaikan kisah yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber. Subscriber ni dikenali sebagai Aman. Kisah subscriber ni memang unik, menarik dan memang best. Kalau korang nak tahu apa yang best dengan kisah dia, korang kena bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak sentiasa mendoakan untuk korang semua agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom sama Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak teruskan dengan kisah dari Aman. Okey, Aman dia ada tulis tau. Ikatan persahabatan ni dia macam satu ukhuwah di antara sesama manusia. Ianya adalah satu kurniaan dan anugerah dari Yang Maha Esa. Begitulah terjadinya kepada 3 orang sahabat yang dikenali sebagai Zul, Amir dan Ikram. Mereka ni bekerja di sebuah pejabat kerajaan yang terletak di negeri Kedah. Tang mana Kak memang tak tahu. Sekian lamalah mereka ni duk mengenali antara satu sama lain. Maka hubungan mereka ni menjadi sangat rapat seperti adik-beradik dan orang. Apa yang menariknya dengan 3 orang sahabat ni, mereka mempunyai hobi dan minat yang sama, iaitu memancing dan berkemping. Tak kira lah tang manalah ada peluang pergi camping kan, pergi mancing, tang situlah adanya mereka. Dekat mana adanya lubuk ikan, maka kat situ jugalah mereka akan tuju bersama-sama. Pendek katanya, mereka ni memang rajin lah jelajah di merata tempat kos. Nombor 2, nombor 1, tempat tu mesti baik punya. Selalunya lah mereka ni pergi bersama-sama dan menghabiskan cuti mingguan dengan melakukan pelbagai aktiviti mancing pun bersama-sama juga. Maklumlah, ketiga-tiganya ni memang masih bujang dan mereka berusia lebih kurang di awal 30-an. Macam itulah. Pada satu hari, sewaktu mereka bertiga ni sedang menikmati makan tengah hari, Zul dia bagi cadangan dekat Amir dengan Ikram. Weh Amir, aku dengar ada satu pot mancing bagus punya kat satu pulau. Mau tak kita try pi mancing dan camping dekat sana? Gitu dia cakap lebih kurang lah. Kita bermalam je kat sana. Aku pernah dengar weh, kat pulau tu pemandangannya best gila. Air laut biru, banyak pokok kelapa, pokok ru pun banyak. Syok. Mau tak kita pergi ke situ? Kata Zul. Weh, kat mana tu Zul? Ini bakal jadi pengalaman baru ni buat kita ni. Setakat mancing kat sungai, aku pun dah mula jemu weh. Asyik-asyik dapat ikan yang sama juga. Balik je rumah, ayah aku asyik perli je. Jawab Am pada Zul. Sempoi je mereka bertiga ni ketawa sambil bersembang-sembang, ketawa lucu. Itulah 3 orang sahabat yang sentiasa positif dalam apa juga situasi. Macam ni kata Zul. Tadi masa aku sedang relax-relax dekat office, aku saja je search dekat Google tempat-tempat menarik kat pulau. Tiba-tiba je keluar nama Pulau Bongsu Jadi aku pun apa lagi, aku buka lah, aku tengok macam best je. Jap Am, Zul, aku pun nak Google jugalah ni. Nak tengok juga pulau apa tadi. Cuba kau cakap balik, pulau apa tadi? Kalau betul-betul menarik, kita tunggu apa lagi? Jomlah kita pergi, kata Amir. Kemudian tu mereka bertiga sama-samalah meneliti setiap gambar Pulau Bongsu tersebut yang tertera di skrin telefon Amir. Wah, cantik ni pulau ni, kata Amir. Weh, jom kita kontak nama Tekom Boat yang tertera dekat situ. Macam tu. Amir pun dia teruslah
dialkan nombor tekon bot tu. Dan dia mula bertanya tau dekat mana lokasi nak naik bot, berapa kos yang perlu dibayar untuk bot tu dan sebagainya. Lepas tu jawab kawan dia ni, "Weh, Zul, aku dah cakap dan tanya dengan tekong bot ni. Dia bagi tahu kos tambang bot cuma 300 je pergi balik." Elok sangatlah kita tong-tong seorang 100. Macam, on ke tak? Tanya Amir pada sahabat baik dia tu. Set, aku setuju. Dan aku memang dah tak sabar dah nak pergi. Kata sambil dia ketawa. Gitu, dia suka seronok sangat. Selepas tamat masa bekerja, mereka bertiga pun lepak-lepak lah kat sebuah warung. Betul-betul kat depan pejabat mereka ni, dia ada satu warung tau. Dekat situ lah. Dia lepak-lepak sambil-sambil minum. Lepas tu mereka bertiga ni berbincang lah. Apa yang mereka nak bawa. Bersepakat lah dia orang bersetuju untuk bertolak tu bila nak bergerak kan. Jadi mereka bincang-bincang. Mereka bersetuju lah untuk bertolak pada pagi Jumaat minggu hadapannya. Makanya sejak dari itu mereka giatlah membuat segala persiapan, macam sediakan kemah, alat memancing termasuk macam pukat, bawa jala dan sekian lah yang berkaitan kan. Barang-barang makanan dan sebagainya wajib lah bawa. Dah masuk pulau mana ada kedai yang korang. Mereka sepakat membuat list dan senaraikan barang-barang kelengkapan yang perlu mereka bawa kat sana. Kan akak cakap, kat sana of course lah tak ada penghuni, tak ada kedai dan tak ada segala-galanya. Toilet pun tak ada, jangan mimpi. Mereka perlulah bawa beras, Maggi, minyak masak dan segala keperluan untuk memasak. Yang penting tu simple je korang, tak payah nak susah-susahkan diri. Tenggek je atas dapur, lepas tu settle terus masak. Sehinggalah tiba hari yang dijanjikan, tapi pada malam sebelum bertolak tu, Zul dengan Amir dia bermalam dekat rumah sebab mereka ni nak memudahkan pergerakan mereka. Tak adalah nanti nak tunggu orang tu turun orang ni ngongek, lambat sampai. Ikut plan, mereka nak gerak selepas subuh. Maknanya hari Jumaat tu waktu subuh kan, settle dah subuh, solat subuh semua, mereka pun akan bergerak. Jadi mereka berjemaah lah, solat subuh dulu, kena solat dulu. Tepat pukul 7 pagi macam tu, mereka pun mulakanlah perjalanan dengan menaiki kereta Mereka bertiga ni bertolak ke jeti tempat untuk nak jumpa tekong bot tu. Perjalanan mereka mengambil masa dari rumah lah, lebih kurang 30 minit untuk sampai ke jeti dari Alostar. Lebih kurang pukul 8.30 pagi macam tu lah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mereka bertiga pun menaiki bot di jeti. Dan perlahan bot bergerak meninggalkan jeti menuju ke destinasi mereka. Hampir 40 minit jugalah bot. Mereka pun sampailah ke Pulau Bongsu. Setelah sampai kat Pulau Bongsu, of course lah mereka akan turunkan semua barang-barang. Tekong bot dia ada berjanjilah. Tekong bot akan datang semula pada petang keesokan harinya, kira-kira pukul 4 petang macam tu. Setelah selesai semua urusan tekong, dia pun bawa lah bot dia tu balik semula ke daratan. Kini tinggallah mereka bertiga ni sahaja di Pulau Bongsu yang terletak di tengah-tengah laut dan agak jauh dari tanah besar, sangat jauh. Mereka bertiga ni pergi memilih tempat untuk buat kemah. Mereka pilih tempat yang redup untuk dirikan kemah. Dah dapat pot baik punya, mereka pun mulalah memasang kemah yang bersaiz agak besar lah, yang mampu memuatkan 3 orang atau lebih macam tu. Mereka memasang fly sheet bagi mengelakkan bumbung kemah tu basah. Mana tahu kok hujan lebat kan. Jadi mereka ni sediakan payung sebelum hujan korang. Jangan tunggu basah baru nak meraba-raba cari payung. Basah le jawabnya, dalam tersiratnya tu. Setelah selesai mereka ni mendirikan kemah, mereka menempatkan sebuah dapur camping tau, dengan alatan memasak dekat penghujung kemah mereka ni. Dekat je, tak jauh sangat. Segala kerja-kerja mereka ni mereka lakukan dengan hati yang memang happy, memang ceria, memang tak sabar nak pergi ke laut nak menjala. Setelah selesai semua kerja-kerja mendirikan kemah semua ngongek, mereka bertiga dia mula berjalan mengelilingi pulau. Kalau diikutkan ditulis berkeliling pulau. Cantik kan bahasa tu? Jalan punya jalan. Rupanya dekat pulau tu dia ada sebuah perigi tau.
Air perigi tu boleh diminum tau korang. Dan juga boleh digunakan untuk buat mandi. Maksudnya air perigi tu memang bersih lah. Mereka pun dah tengok perigi kan. Mereka meneruskan berjalan sekeliling tu. Mereka bertiga ni dia jadi macam terpana, terpesona. Langkah mereka tu masa tengah-tengah jalan tu kan, dia jadi stop. Mereka saling memandang antara satu sama lain. Rupanya korang dekat hadapan mereka ni terdapat beberapa buah kubur. Bila diteliti betul-betul lah, berdasarkan batu nisan tu, itu adalah kubur-kubur lama. Pelik lah, kat pulau ni yang sangat jauh dari daratan, masih ada kubur. Kata hati Zul dia penuh rasa kehairanan. Zul dia mencuit Am dan Amir supaya mereka ni cepat-cepat beredar dari penjuru pulau yang agak bersemak tu. Zul bagi isyarat agar mereka ni balik semula ke kemah mereka. Tak sedap hatilah nak stay kat situ kan. Sepanjang perjalanan dia nak menuju ke kemah tu, masing-masing diam tau. Diam 1000 bahasa, tak tahu nak cakap apa. Bila sampai je dekat kemah, Zul yang agak berani, diberanikan diri dia. Dia boleh dikatakan memang paling berani lah dekat situ antara mereka bertiga tu. Dia mula bersuara. Okey, kita cek sama-sama lampu recharge kita. Am, kau bawa tak lampu tu? Kata Zul. Cepat-cepatlah si Am ni dia terus meluru ke arah beg dia sebab dia nak memastikan lampu tu ada ke tidak. Alamak, Zul, Amir, lampu aku tertinggal lah. Kata Am. Apa? Lampu hang tertinggal? Mampuih lah malam ni kita duduk dalam gelap lah. Aduh, kalau mata kita ni mata macam kucing, tak apalah juga. Boleh nampak dalam gelap, kata Amir sambil tu dia menepukkan dahi dia. Dah jadi macam tu kan, tak boleh nak buat apa. Okey, macam ni, lampu kita dah tertinggal, takkan kita nak berenang balik ke rumah ambil lampu. Apa kata kita bertiga ni pergi cari kayu. Kita carilah tunggu-tunggu buruk ke untuk dijadikan unggun api untuk mengelakkan kita ni daripada duduk dalam gelap. Takkanlah kita nak duduk dalam gelap je. Aku ada bawa torchlight. Kau ada bawa torchlight tak, Meh? Tanya Zul. Jap Zul, aku cek dalam beg aku. Jawab Amir. Alhamdulillah, ada. Aku dah ada bawa. Okey, untuk malam ni kita cuma ada 2 torchlight saja. Kita kena jimat bateri torchlight ni sebab malam ni kita nak pergi mancing. Lepas tu kita nak pergi pasang pukat. Nanti lepas kita solat asar, kita akan memasak untuk makan malam. Lepas makan malam kita solat isyak dan kita mula turun ke laut untuk pasang pukat. Jangan lupa bawa pisau atau parang. Time pasang pukat nanti, manalah nak tahu sekiranya terjadi apa-apa ke, kita masing-masing ada parang untuk bertindak tahu. Ketika kita terdesak, mana nak tahu kot lah dibelik ular sawah ke, bertembung dengan binatang apa ke. Jelas Zul panjang lebar lah dia duk jelaskan tang situ. Ular. Hang jangan duk sebut Zul. Aku jadi seram dengan ular ni, kata Am. Melawak dah Am ni sambil mereka bertiga tu ketawa bersama-sama. Macam itulah betapa akrabnya persahabatan mereka. Tertinggal lampu pun mereka tak ada lah rasa macam nak marah kawan tu sebab hang ni cuai lah, tertinggal lah. Tak ada. Mereka okey je. Time malam pun tiba. Mereka bertiga ni dia peridupkan unggun api. Lepas tu dia pergi makan malam dan dia solat isyak berjemaah. Zul dia jadi imam pada malam tu. Selesai solat, mereka mulalah bawa pukat nak pergi ke gigi pantai. Lepas tu perlahan-lahan lah mereka ni turun ke air kan. Dia orang nak pasang pukat. Masa tu dekat tangan Zul dengan Amir ni dia ada pegang sebatang kayu tau. Kayu untuk dipacak dan kayu tu lah yang akan menyangkut tali hujung pukat. Sementara Am dia menyuluh ke arah pukat yang hendak dipasang dengan penuh hati-hati. Sedang mereka asyik memasang pukat, telinga mereka menangkap satu bunyi suara tau. Suara seperti orang yang sedang meraung dan mengilai dalam satu jarak yang agak jauh. Di hujung pulau. Dia bunyi sayup-sayup jauh macam tu. Suara tu dia macam suara perempuan yang sedang mengilai. Mereka dengar suara tu menyeramkan. Suara yang menyeramkan tu dia agak jauh. Berselang-seli pula time tu korang imagine kan, korang berdiri kat pantai kan. Bunyi suara menyeramkan.
mengilai. Lepas tu bunyi ombak pantai, deruan ombak macam tu. Jadi macam nak fokus, tak nak fokus, nak fokus, tak nak fokus, teruskanlah juga dia orang pasang pukat kan. Bila mereka selesai je pasang pukat, mereka bertiga ni naiklah semula ke pantai. Zul, Amir, hang dengar tak bunyi apa tadi? Tanya Am dalam nada dia ketak-ketak agak sikit. Tak ada apalah, semua tu perasaan hang je. Jawab Zul, dia nak menyedapkan hati Am. Padahal Zul dengan Amir dia sebenarnya dia pun sama juga. Dia memang dengar bunyi yang sama. Mereka tahu, tapi masing-masing dia macam sembunyikan perasaan takut sambil cuba tukar topik lain. Sembang pasal lain lah. Walau bagaimanapun, mereka tetap tak dapat nak hilangkan kerisauan mereka. Apa yang mereka seramkan tu tak berhasil pun, walaupun mereka buka topik lain. Suara yang mereka dengar dari arah jauh, dia macam seakan-akan macam makin mendekat tau. Jauh dah kedekat. Sangat dekat sangat akak dengan korang. Dekat dengan mereka bertiga. Zul, Amir, kata Am terketak-ketak lagi ni. Zul, macam mana nak gaya tak tahu, tapi ketak lah. Sambil dia menunjuk ke arah sebatang pokok ru. Menatang apa tu Zul? Zul, menatang apa tu Zul? Hantu. Aku takut Zul, kata Am. Relax Am, relax. Bertenang, kata Zul sambil dia pun memandanglah ke arah jam tangan dia. Hampa mesti ingat tengok kat pokok kan? Tak, dia tengok dekat jam tangan dia. Masa tu jam tangan dia tu jarum duk tepat ke arah jam pukul 12 malam. Mereka pun buat keputusan nak balik semula ke kemah. Masing-masing tak nak berfikir secara negatif. Mereka pun apa lagi? Mereka mempercepatkanlah langkah mereka menuju ke arah kemah, dan dalam masa yang sama ada benda putih yang duduk di atas pokok ru, terbang tau, daripada apa yang kawan dia nampak tu, terbang melintasi atas kepala mereka sambil mengeluarkan suara mengilai yang sangat menakutkan. Kerana mereka ni takut, dalam masa yang sama terkejut. Jadi Am pada waktu tu dia jadi lembik. Terus longlai. Lepas tu rebah. Pensan dia dekat situ juga. Cepat-cepatlah Zul dengan Amir ni pergi ambil kawan dia tu. Dia usungkan si Am ni masuk. Nak bawa masuk lah ke dalam kemah, nak bawa balik kan. Nak balik ke tempat dia. Takkan nak biarkan kawan dia pensan kat situ. Rupa-rupanya benda yang kain putih terbang tu korang. Itulah dia, Kak Lang. Kak Lang tu terbang dalam kedudukan yang agak pelik korang. Dengar elok tau. Keadaan dia pelik dan menakutkan. Cuba bayangkan, badan Kak Lang tu mendongak ke atas. Badan mendongak ke atas. Sementara kepala dia tu yang berambut panjang, sangat panjang, seakan-akan terkulai ke bawah. Macam orang berenang kuat lentang sambil mengeluarkan bunyi yang mendesah. Tahu, mengeluh. Dan mengilai. Korang jangan terlalu ingat sangat. Dalam suara yang nyaring tu, dalam dia mengeluarkan suara macam tu, mata Kak Lang berwarna merah. Serupa sangat seakan-akan warna darah kan merah macam tu lah. Mata Kak Lang tu tersembur keluar tau korang. Itu yang memang agak menyeramkan. Dari pandangan mereka ni, mereka nampak kelopak mata tu dah terbuka, tu dah terluah, dah terkeluar, terjejut. Sementara lidah Kak Lang ni dia agak panjang, dalam sejengkal. Macam tu lah apa yang ditulisnya. Sejengkal terjelit terkeluar dari mulut Kak Lang tu. Akak bukannya tak nak pendekkan bab seram ni, tapi akak terpaksa detailkan sebab ditulis. Ada satu komen tu cakap akak jangan detail sangat. Tak boleh, akak ikut apa yang ditulis. Sampai je ke arah kemah, mereka baringkan Am tu dekat dalam kemah. Manakala Amir ni dia cepat-cepatlah dia pergi tutupkan pintu kemah. Lepas tu dia zipkan. Kemah tu dia berzip. Bunyi zip tu pun dia dah jadi macam jelas time tu. Lum kan, time cemas memang semua benda akan jadi clear. Zul dengan Amir ni didiamkan diri dalam kemah senyap je duduk. Sementara kemah mereka tu cuma diterangi oleh unggun api yang berada dekat luar kemah.
Itu pun nyalaan unggun api tu dia macam semakin malap mengecil je api dia. Suasana dia mula jadi gelap tau. Perlahan-lahan ambil masa jugalah jadi gelap. Dan tangan Zul dia mula meraba-raba mencari torchlight. Ya Allah, torchlight tertinggal kat pantai. Kata Zul perlahan walaupun bunyi macam tu. Ya Allah, torchlight tertinggal kat pantai tapi agak perlahan nada dia. Zul dia cuitkan Amir. Lepas tu dia buatlah isyarat lampu suluh. Tak ada, kata Amir. Tak ada. Dia jawab dalam nada yang pelan juga. Tadi Am yang pegang torchlight. Rasanya akulah dia tertinggal kat tepi pantai kot. Lepas tu Amir dia membisikkan kat telinga Zul macam tu lah. Rasa tertinggal lah dia cakap tu. Tu, kata Amir perlahan sambil dia menunjuk ke arah luar kemah yang cuma diterangi oleh bara dari unggun api. Dalam lama kan dia jadi bara, jadi kurang kan. Kedua-dua mereka ni melihat dengan jelas satu makhluk. Dia seakan-akan perempuan tua. Perempuan tua bongkok. Makhluk tu berjalan mengelilingi kemah mereka sambil mengeluarkan bunyi seperti seseorang yang sedang mengeluh. Kemudian tu lembaga perempuan tua tu dia berhenti dekat tempat mereka memasak. Lembaga perempuan tua bongkok tu dia berambut panjang tau, sama juga rambut panjang, mata dia pun sama juga merah menyala. Lepas tu dia bukan stop saja-saja je kat situ nak tercegat kat situ, tak. Dia meraba-rabakan pada kotak polistrin sebab diorang ni ada bawa kotak polistrin. Mereka nak guna kotak tu untuk isi ayam mentah, daging mentah macam tu lah untuk mereka bakar kan. Lembaga tu dia bukakan kotak polistrin tu, pandai pula dia keluarkan ayam mentah dengan daging mentah tu. Dia makankan ayam mentah tu dengan lahap. Bunyi dari arah lembaga nenek tua tu memang jelas bermain di cuping telinga Zul dengan Amir. Bunyi gigi lembaga tu tajam je, sedang mematahkan, mengunyahkan tulang-tulang daging dengan tulang ayam tu memang sangat clear. Meremang satu badan mereka ni nak hadapi situasi tu. Seram, kalau akak pun seram. Lembaga tu diteruskan juga makan ayam, makan daging tu dengan lahap. Lepas tu diteruskan juga mengeluarkan bunyi mengunyah. Semakin lama semakin jelas kedengaran. Semakin lama semakin jelas kedengaran. Jadi mereka ni jadi macam agak terkaku tau dalam kemah. Mereka ni dah berada dalam kemah memang terkaku, terdiam lah. Seketika kemudian lembaga tu dia mula berjalan menghampiri kemah dan dia cuba untuk masukkan tangan dia yang berkuku panjang ke dalam kemah. Slowly cuba juga dia masuk. Ada hati juga dia tu, tapi dia tak pandai lah nak buka zip. Nasib baik tang situ selamat. Lembaga tu merabak-rabakan dinding kemah seolah-olah dia nak mencari juga jalan masuk. Tak kisahlah janji jumpa jalan masuk, dia nak masuk juga dalam kemah tu. Sehinggalah menyebabkan kemah tu dia mula bergoyang-goyang. Dalam keadaan yang semakin cemas tu, tiba-tiba suasana dia jadi macam sunyi, sepi korang. Memang senyap betul. Senyap macam nenek tua tu dah tak ada tau kat situ. Zul dengan Amir ni dia tarik nafas lega. Lega lah kononnya. Mungkin lah nenek tua tu dah putus asa kan, tak nak buka zip. Dia pun belah daripada kemah tu. Sementara tu Am dia tetap juga pensan. Dia paling selamat sekali sebab dia pensan kat situ. Tiba-tiba dari dalam kemah tu Zul dengan Amir dia dapat melihat tau dengan jelas bumbung kemah mereka ni seakan-akan ada benda berat duduk dekat atas bumbung kemah. Jadi kemahnya tu melengkung. Kalau kita tengok ranting kayu pun kalau jatuh atas kemah kan, kita boleh nampak kesan ranting kayu kan. Bila dia tengok ada macam seseorang macam sesuatu lah duduk kat atas tu, memang melendut korang. Bukan setakat melendut korang, malah benda Allah tu, makhluk tu duduk sambil menjerit tau. Menjerit dengan suara mengilai. Lepas tu
lembaga tu dia hulurkan tangan dia sambil-sambil menggil tu, dia hulurkan tangan dia melalui lubang yang berjaring dekat tengah bumbung tu. Bumbung kemah tu dia ada lubang tengah tu kan. Dia usaha juga lembaga tu nak masukkan tangan dia nak masuk juga, tak dapat buka zip ke depan, dia nak naik ke atas, nak cuba juga untuk menyusup masuk dalam kemah tu. Duk meraba lah juga sampailah ke atas bumbung. Memang dah atas bumbung pun. Secara spontan Zul dengan Amir ni dia menjerit tau. Dia menjerit sebab dia dah mula rasa macam cemas, dia tu dah tahap memang ketakutan sangat. Mulut Zul dia mula menyebut-nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembaga tu dia menjerit bila dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembaga tu bagi respon, dia menjerit. Lepas tu sambil dia terjun dari atas bumbung kemah tu, suasana dia jadi macam semakin gelap tau time tu. Unggun api pun dia dah mungkin dah terpadam kot time tu. Suasana bukan setakat gelap dan sunyi je. Hanya kedengaran bunyi ombak je yang jelas kedengaran untuk mereka ni didengar daripada luar. Maknanya nenek tua tu memang dah tak ada kat situ kot. Anggapan dia untuk kali kedua. Tiba-tiba prap, prap, bunyi kemah mereka ni dilempar dengan pasir korang. Bunyi tapak kaki seseorang sedang berjalan dengan jelas kedengaran di luar kemah. Dalam masa yang sama, Zul dengan Amir ni dia terhidu bau yang sangat busuk, dan bau dia tu macam bau bangkai. Bau tu memasuki ke dalam kemah sampai macam tu sekali. Of course lah, kemah bukannya kebal, bukan, dia masuk lah bau tu kan. Tapi bukan nak kata maknanya dekat luar bau kuat, dekat dalam bau tak kuat. Tapi bau tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin menyengat tau. Tangan kedua-dua mereka ni menutup hidung sebab dia nak halam bau busuk tu, tak tahan lah. Amir pula dia menekan-nekan perut dia sebab dia tak selesa lah bau tu. Kan akan cakap yang busuk sangat-sangat, tak boleh nak buat apa dah. Akhirnya Amir termuntah berkali-kali. Dia termuntah juga kat situ, terkeluar juga apa yang dia makan sebelum tu. Memang dia tak boleh tahan. Mana mahunya dia nak bertahan. Bau bangkai kuat sangat. Amir dia mula jadi lembik tau. Lepas dia muntah, dia jadi lembik, tapi dia masih boleh bertahan. Walaupun dia boleh bertahan, keadaan dia jadi macam dah tak bertenaga dah. Meh, bangun, jangan tidur. Sambil Zul tu menepuk-nepukkan belakang Amir sebab dia nampak Amir ni macam nak pingsan tau, dah terkulai-kulai dah. Lepas tu Amir ni macam dah tak mampu dah nak angkatkan badan dia ke apa semua, nak lawan semua tu kan. Bau busuk akhirnya semakin berkurangan. Kurang. Seolah-olah macam kalau kita dapat bayangkan seseorang yang memang bau busuk datang dari badan dia datang dekat dengan kita bau kuat, tapi dia menghindari kita, dia akan bau tu kurang macam tu. Dekat luar kemah tu jelas kedengaran suara esakan tau. Esakan pula tadi mengilai, waktu dia menangis pula. Lepas tu suara tu pun menghilang dan seketika kemudian kedengaran pula satu suara jeritan perempuan dengan nada yang panjang. Macam mana? Yang ni akak tak boleh ajuk lah, tapi korang imagine lah kan, dia menjerit dengan panjang sangat. Akak pernah dengar suara macam ni masa akak study. Suara panjang dia tanpa henti. Maknanya dia tak berhenti untuk macam kita kan. Ini akak bagi contoh tau. Sorry akak ambil masa sikit. Kita ambil nafas, betul tak? Kita ambil nafas, kita sambung kan. Tapi suara panjang ni dia menjerit straight, non-stop. Itulah yang akak dengar. Dan akak yakin suara yang penulis ni, subscriber ni kongsikan pun memang sama juga. Sejujurnya memang itu bukan suara dari manusia. Zul dengan pantas dia membaca Ayatul Kursi dan beberapa surah tau. Masa alunan ayat-ayat tersebut dibacakan, dinding kemah ni seolah-olah macam dibaling dengan ranting-ranting pokok. Macam tak puas hati lah dia baca macam tu. Baling-balingkan sampai ternampak lah macam bayang. Kan dia dah macam cerah tak cerah macam tu. Dia nampak, memang nampak. Kemudian lepas tu, sesuatu mencakar kemah. Ada lagi nenek tu kat situ ramaknya. Dengan hanya satu gurisan kuku yang panjang, dinding kemah ni dia jadi koyak dan terbelah
Kali ni bukan zip terbuka, tapi kemah tu yang terkoyak. Memang terbuka, terkangkang lah kemah tu. Zul dia jadi seperti orang yang hilang pertimbangan. Dia mulalah cabutkan parang dia yang memang terselit dekat pinggang dia. Dia meluru keluar dari kemah. "Jangan keluar Zul, jangan keluar," kata Amir dalam keadaan tersekat-sekat sebab dia dah lembik, dia dah penat. Amir memang sangat-sangat lemah masa tu. Dia hilang tenaga sebab banyak sangat dia muntah. Amir dia cuba juga nak capai kaki seluar Zul tau. Tapi kan usaha dia Amir tu memang gagal, sia-sia je. Amir dia rebah tertiarap dalam kemah tu juga. Sementara dekat luar kemah, Zul duk memekik-mekik, memaki hamunkan lembaga tersebut. Seketika kemudian, satu hentaman kayu tepat mengenai belakang Zul. Pap belakang dia. Menyebabkan Zul ni dia tak boleh nak imbang diri dia. Mata dia je macam terpindah-pindah macam tu. Zul pun sama juga. Dia rebah, lepas tu dia pingsan atas pasir macam tu. Keesokan paginya, kira-kira matahari tu tinggi segalah lah, dia mulai sedar. Dia pun tergesa-gesa lah bangun. Dia tengok sekeliling semua. Lepas tu first kali dia nampak masa tu, Amir kawan dia tengah tertiarap dekat dalam kemah. Dia jadi sangat terkejut bila dia tengok dinding kemah yang dah terkoyak rabak, sementara sisa-sisa daging ayam tu melekat tau dekat dinding kemah, dan juga bertaburan dekat atas lantai dan bertaburan jugalah dekat dinding kemah. Dia kejutkan Amir. Tak lama lepas tu Amir pun dia terjaga. "Mana Zul? Mana Zul?" Amir dia bertanya lah pada sambil mata dia tu liar memandang ke dalam kemah. Zul tak ada dalam kemah. Jom kita pergi tengok kat luar kemah," dia kata macam tu. Kedua-dua dia pun keluarlah daripada kemah. Dia pergi nak mendapatkan Zul. Alangkah terkejutnya mereka berdua ni bila dia tengok Zul dah dalam keadaan tertiarap tau atas pasir. Belakang baju Zul ni dia koyak rabak. Bayangkanlah korang apa yang Kak Lang kan nenek tu ke buat dekat Zul ni. Memang dia terbaring, terkoyak. Baju dia memang nampak lah sikit macam kesan cakar dekat kulit belakang dia kan. Mereka kejutkanlah Zul sebab risau, takut Zul ni yelah, dalam keadaan macam tu kita memang akan rasa terkejut. Zul, bangun Zul. Bangun Zul, bangun. Okey tak? Macam tu. Keadaan Zul ni dia seperti orang hilang ingatan tau. Zul dia duk tanya, "Mana benda tu? Mana benda tu? Mana benda tu? Mai sini, aku nak tetak dia." Zul ulang juga perkataan yang sama juga. "Mai sini, aku nak tetak dia, aku nak tetak dia." Bertenang Zul, istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, istighfar. Zul lepas disuruh istighfar, dia rasa macam baru tersedar. Bukan dia rasa, memang dia tu dalam keadaan yang baru tersedar. Zul dia istighfar berkali-kali. Lepas tu dia cakap, "Tempat ni berpuaka. Lepas ni kita jangan datang dah kat sini. Aku tak mau dah datang kat sini." Dia cakap dekat sahabat dia lagu tu lah. Dia kata kita tak boleh dah datang sini. Okey ke okey ke Amir? Tanya Zul kepada sahabat dia yang dua orang tu. Zul, belakang baju hang koyak rabak tau. Kenapa? Tanya Amir. Tak apa. Nanti aku cerita kat hang. Mereka bertiga ni berkeliling ke arah kemah, habis bertaburan barang-barang dapur mereka dekat atas pasir, dan sisa-sisa daging yang hancur melekat penuh dekat dinding kemah mereka. "Jomlah kita kemas-kemas barang kita. Lagi sampai tekong lagi kita baliklah. Kita terus tak payah duduk lama kat sini lah. Kita terus tinggalkan Pulau Puaka ni. Harap-harap lah dia tak ada lah duk mengikut kita balik." Macam tu. Tak ada duk bawa ikut balik rumah kot berganggu keluarga kita ke. Mereka pun berkemas-kemas barang. Kemah ni dah koyak. Kita gali lubang, sekejap kita tanam je. Sama juga dengan barang-barang dapur kita semua yang dah disentuh makhluk tu. Sekejap kita gali lubang besar sikit. Hak mana dah meninggal kesan tu makhluk tu, memang dah pegang dah apa semua. Tak nak aku tak nak guna dah. Aku nak bubuh sumbat je dalam longkang. Kita buang je dah, busuk lah. Kita buang semua sekali. Kata Zul, Zul, pukat kita macam mana? Tanya Amir. Yalah, jom kita pergi tengok pukat kita. Ketiga-tiga mereka berlari meluru ke arah pantai. Lepas tu mereka pun pergilah angkat pukat mereka. Alangkah terkejutnya mereka. Korang terkejut tak?
Udang dan ikan melekat banyak dekat jaring pukat mereka. Alhamdulillah, rezeki mereka murah betul. Inilah rezeki kita yang Allah beri setelah barang-barang makanan kita habis dibuang sebab dah bau busuk akibat disentuh oleh makhluk tu. Kata Zul pada sahabat-sahabat dia, ada juga rezeki kita, Allah tetap sayang kita. Setelah ikan tu dia siangkan, udang semua mereka pun membakarlah segala udang, ikan yang hasil mereka menjala tu. Dapat jugalah mereka ni duk makan sementara nak tunggu kan waktu petang, nak tunggu tekong mai. Mereka makan bersama-sama. Weh, kita bertiga ni dah jadi macam orang di zaman batu hantau tak? Zaman batu, hang boleh bayang tak zaman batu lagu nak? Sambil semua duk ketawa tu tak? Oh, yolah. Cuba kalau kita pakai baju lagu tu, hang baju kau jauh elok sangat dia kata kan. Duk sembang, duk gelak. Inilah kenangan yang sangat sukar dilupakan oleh ketiga-tiga sahabat tersebut. Mereka seolah-olah menjadi sangat serik. Pulau yang tak ada penghuni selalunya menjadi rumah dan tempat tinggal kepada makhluk halus. Jadi sekiranya kalau kita, ni nasihat dia lah, sekiranya kita ni berada dekat mana-mana pulau yang tak ada penghuni, haruslah kita ni berhati-hati, kata Zul sambil dia menutupkan cerita dia kepada subscriber yang share ni. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja perkongsian dari Aman. Terima kasih akak ucapkan kepada Aman kerana sudi untuk kongsikan story dengan Cekih Channel. Terima kasih juga kepada korang yang sudi dengar dari awal sampai akhir. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini yang tak elok kita jangan ikut. Baik korang, jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan kongsi cerita korang. Bye, Assalamualaikum, bye.